Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurfata Alwani binti Muhammad Ghani akan membentangkan tentang jenayah Kuala Putih. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan jenayah Kuala Putih ini? Jenayah ini merupakan jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhormat dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Ia juga merupakan penipuan dan perbuatan salah laku yang merugikan. Hal ini kerana ianya melibatkan individu-individu tertentu dalam sesebuah organisasi perniagaan, badan kerajaan atau badan perdagangan. Ia juga turut dikenali sebagai jenayah ekonomi, jenayah perdagangan dan jenayah korporat. Seterusnya, dalam jenayah ini terdapat 3 perwatakan. Yang pertama ialah kecanggihan atau dikenali sebagai sophistication. Hal ini kerana jenayah Kuala Putih ini cenderung untuk menjadi peristiwa yang rumit. Ramai daripada mereka melanggar undang-undang sepadan dalam sistem undang-undang dan peraturan yang sentiasa berkembang. Ramai daripada mereka juga boleh komited hanya dengan pengetahuan yang cukup tentang konteks pekerjaan dan undang-undang. Oleh itu, atas sebab ini, jenayah ini tidak boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Ianya memerlukan latihan formal yang cukup dalam bidang ekonomi, operasi pasaran saham, undang-undang dan penguatkuasaan. Yang kedua ialah perancangan atau planning. Banyak jenayah dirancang dalam erti kata bahawa pesalah menjangkakan tindakan mereka dan reaksi massa atau polis. Hampir tiada pesalah yang benar-benar mahu ditangkap dan perancangan sedemikian dijalankan dengan matlamat untuk meminimumkan kebarangkalian pengesanan atau kebimbangan. Contohnya seperti broker saham, mereka akan mempelajari sifat risiko keuangan dan cara mengeratkannya adalah merupakan pengalaman yang baik untuk broker yang ingin mengambil risiko tindakan yang menyalahi undang-undang. Dan yang ketiga ialah konsep kendiri atau self-concept. Penjenayah Kuala Putih ini kebiasaannya mempunyai sikap sosial yang tinggi, maka masyarakat ini akan jarang menganggap orang sedemikian sebagai penjenayah. Kebiasaannya, penjenayah Kuala Putih ini akan mendapat sokongan kuat untuk konsep kendiri mereka dengan mengekalkan imej masyarakat yang dihormati. Di samping itu, dalam melakukan jenayah Kuala Putih ini, ia akan memberi kesan terhadap 2 perkara iaitu kemerosotan keuangan dan kemudaratan fizikal. Bagi kemerosotan keuangan, melalui analisis buku tersebut, ahli Kongres yang bernama Peter Rino dalam pendengaran yang dijalankan pada tahun 1978 memaklumkan jawatan kuasa Kongres bahawa Jabatan Kehakiman menganggarkan pada tahun 1968 bahawa anggaran kerugian disebabkan oleh pelanggaran atau syaiman sahaja ialah 35 bilion. Dan merujuk kepada kemudaratan fizikal, anggaran keuangan ini tidak akan menanggung sebarang kerugian akibat penyakit dan juga kematian. Mereka juga tidak akan meliputi pelbagai kecacatan yang berpunca daripada kecederaan kepada pekerja loji, termasuk pencemaran oleh bahan kimia yang boleh digunakan dengan perlindungan yang lebih mencukupi. Dan kesan yang berpotensi berbahaya daripada pendedahan berkaitan kerja yang mungkin mengakibatkan keganasan, penyakit paru-paru, masalah pembangkangan dan juga ketagihan dadah dan alkohol. Kemudian, tingkah laku jenayah korporat. Setiap organisasi perniagaan sudah pasti akan memiliki corak tindakan budaya yang tersendiri yang sesuai dengan kedudukan asasnya mengenai standard etika dan kepatuhan kepada undang-undang. Tidak dinafikan bagi mereka yang terlibat dengan jenayah korporat ini, mereka sudah pasti akan mempunyai tingkah laku yang berbeza daripada orang lain. Antara yang pertama, mereka ini akan sentiasa mengekalkan reputasi yang baik. Hal ini kerana dengan mengekalkan reputasi yang baik, mereka akan sentiasa mudah untuk melakukan jenayah tersebut tanpa disedari oleh orang lain. Yang kedua, mempunyai sikap sosial yang tinggi.
Hal ini kerana apabila berkait dengan jenayah korporat ini, ianya sudah pasti akan melibatkan orang ramai. Jadi orang lain tidak akan menganggap mereka sebagai seorang penjenayah, atau dalam erti kata lain, mereka ini merupakan orang yang pandai melindungi jenayah yang dilakukan. Yang terakhir ialah sentiasa bersikap prihatin terhadap pekerja, pelanggan dan persekitaran. Ianya merupakan perkara yang amat penting bagi seorang penjenayah korporat, kerana apabila mereka mengekalkan sikap prihatin terhadap pekerja, maka para pekerja tidak akan dapat menghidu perbuatan jenayah dalam sesebuah syarikat tersebut. Kesimpulannya di sini, kita dapat lihat bahawa individu yang terlibat dengan jenayah ini merupakan seseorang individu yang berbahaya dan tidak patut untuk didekati, kerana mereka ini mempunyai perancangan yang tersendiri, dan yang lebih parah lagi, mereka ini pandai dalam melindungi jenayah yang dilakukan. Oleh itu, sebagai masyarakat yang prihatin, kita haruslah bekerjasama dalam memeteras jenayah kulit putih ini agar ianya tidak berleluasa dan menjadi semakin parah.